Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, seperti anak-anak pelajar yang sedia maklum ataupun nampak di slide cikgu, ya. Slide cikgu ini, ya, cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan topik dalam bab yang kedua, ya, di bawah tajuk pengeluaran. Dan untuk kali ini kita akan lihat subtopik yang ke-2.5. Maknanya kita telah pun melihat berkaitan dengan skop dan proses pengeluaran, berkaitan dengan perancangan pengeluaran, berkaitan dengan kawalan inventory dan berkaitan dengan kawalan kualiti. Jadi untuk melihat apakah perkongsian untuk subtopik yang terakhir dalam bab kedua ini, kita jumpa selepas ini. Okey anak-anak pelajar, jadi apa yang akan dikongsikan untuk video kali ini adalah berkaitan dengan subtopik 2.5 iaitu isu-isu pengeluaran moden. Okey, untuk isu-isu pengeluaran moden ini, anak-anak pelajar terdapat beberapa anak topik lah yang akan anak-anak pelajari. Okey, antaranya adalah berkaitan dengan ISO. ISO ini cikgu telah terangkan dalam video sebelum ini. Okey. Yang ada lagi dalam isu-isu pengurusan pengeluaran moden ini adalah TQM, merekayasa, CAD, CAM, CIM dan LUES. Okey, cumanya untuk kali ini apa yang akan cikgu terangkan adalah berkaitan dengan maksud pengurusan kualiti menyeluruh dan prinsip-prinsipnya. Kita akan lihat, kita akan diharap di akhir video nanti anak-anak pelajar dapat menjelaskan maksud pengurusan kualiti menyeluruh dan apakah prinsip-prinsip pengurusan kualiti menyeluruh ataupun TQM. Jadi maknanya apa yang akan cikgu terangkan hari ini adalah berkaitan dengan isu pengurusan pengeluaran moden yang kedua, iaitu Total Quality Management ataupun TQM. Okey, maksud TQM adalah satu proses yang anak typo pula. Proses pengurusan kualiti berasaskan falsafah kualiti, berorientasikan pelanggan, penambahbaikan berterusan, penglibatan semua orang, setiap bahagian dan setiap proses dalam organisasi serta penyelesaian masalah secara berpasukan. Ini yang dimaksudkan dengan pengurusan kualiti secara menyeluruh, yang mana dapat kita rumuskan sebenarnya untuk pengurusan kualiti secara menyeluruh ini, dia adalah satu aktiviti ataupun pengurusan kualiti yang mana melibatkan semua pihak, semua bahagian dan semua proses, yang mana fokusnya adalah untuk pelanggan. Okey, dan menekankan kepada penambahbaikan berterusan serta penyelesaian masalah secara berkumpulan. Okey, kemudian dalam TQM ini apa yang pentingnya untuk TQM ini adalah satu, penghasilan produk atau perkhidmatan menjadi lebih murah. Kenapa? Sebab objektif utamanya ataupun apa yang difokuskan adalah penambahbaikan. Jadi, untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan itu, segala kesilapan akan cuba dicegah dari peringkat awal. Okey, jadi kalau sebarang kesilapan dapat dicegah, maka penghasilan produk ataupun perkhidmatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih murah. Okey, kemudian proses pengeluaran menjadi lebih cepat sebab melibatkan penglibatan semua pihak, semua bahagian dan semua proses.
Okay. Produk ataupun perkhidmatan lebih berkualiti dan memuaskan pelanggan. Sebab apa? Sebab fokus utama TQM adalah kepada kepuasan pelanggan. Jadi apa yang dipentingkan adalah produk yang dikeluarkan ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan perlulah mematuhi kualiti yang telah ditetapkan dan perlulah memuaskan keperluan serta kehendak pelanggan di pasaran. Okey, dan seterusnya, kepentingan TQM ini adalah peningkatan kualiti dan pengurangan kos, yang mana organisasi yang terlibat dapat bersaing dengan lebih efektif daripada aspek kualiti dan kos yang terlibat. Itu antara kepentingan pengurusan kualiti menyeluruh. Okey, seterusnya kita akan lihat pula berkaitan dengan objektif TQM. Okey, antara objektif TQM adalah satu, untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Terutama dari segi kualiti dan harga yang berpatutan. Okey, yang kedua, meningkatkan kualiti dengan membuat kerja yang betul. Maknanya aktiviti kerja yang dilakukan perlulah betul dari peringkat awal. Jadi kualiti akan dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Okey. Objektif ketiga adalah untuk mencapai keberkesanan, iaitu keberkesanan terhadap output ataupun produk yang dikeluarkan. Dan itu antara objektif yang mana prinsip TQM ini pula. Okey, kalau kita lihat prinsip TQM ini, satu, fokus utamanya adalah penambahbaikan kualiti mengikut kehendak pelanggan. Sebab itu dari awal cikgu telah nyatakan fokus utama TQM adalah kepada kepuasan pelanggan dan penambahbaikan kualiti. Okey, yang kedua, pekerja akan diberi autoriti untuk membuat keputusan bagi bidang-bidang yang tertentulah. Okay. Mewujudkan semangat kerjasama dan kepercayaan antara ahli organisasi. Sebab apa? Kalau kamu lihat sahaja daripada maksud TQM itu, dia melibatkan semua pihak, semua bahagian, semua proses. Jadi, dalam organisasi itu perlu adanya kerjasama, perlu adanya kepercayaan antara satu sama lain untuk memastikan objektif TQM ini tercapai. Okey, seterusnya, pekerja akan sentiasa diberi galakan untuk meningkatkan kualiti kerja mereka. Amalan berkualiti pihak pengurusan, yang mana pihak pengurusan ini akan menekankan aspek kualiti dan mereka ini juga akan menjadi contoh kepada pekerja. Dan seterusnya, prinsip TQM adalah menekankan kepada aspek penambahbaikan berterusan untuk semua aktiviti yang terlibat. Maknanya, aktiviti penambahbaikan akan sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa. Okey. Okey, anak-anak pelajar. Seterusnya kita lihat apa kebaikannya organisasi yang mengamalkan konsep ini ataupun TQM ini. Di antara kebaikan TQM ini adalah satu, dia dapat meningkatkan kualiti lah. Sebab apa? Sebab dari awal memang pencegahan, penekanan kepada penambahbaikan, fokus utama adalah kepada pelanggan dan kualiti barang. Jadi, maka kebaikannya adalah apabila organisasi mengamalkan konsep pengurusan ini, dia dapat meningkatkan kualiti di semua bidang. Di semua, bukan sahaja produk, tapi di semua bahagian. Yang kedua, dapat meningkatkan semangat, keyakinan dan kepuasan bekerja sebab melibatkan semua pihak, semua bahagian dan semua proses. Kepercayaan diberi kepada semua pekerja, dan pekerja juga akan sentiasa diberi galakan. Jadi semangat setiap individu yang bekerja dalam organisasi, keyakinan dan kepuasan bekerja itu akan dapat ditingkatkan. Seterusnya, dapat meningkatkan imej organisasi yang mana organisasi akan dikenali sebagai organisasi yang mengeluarkan produk yang berkualiti. Seterusnya, dapat memperbaiki hubungan antara organisasi dengan pembekal. Maknanya, membentuk hubungan yang baik antara organisasi dengan pembekal itu sendiri.
Okey, seterusnya dapat menjimatkan kos operasi. Kenapa? Kerana kerja yang betul. Fokusnya adalah kerja yang betul dari awal dan penambahbaikan secara berterusan. Maka kos operasi yang terlibat akan dapat dikurangkan. Okey, seterusnya dapat meningkatkan kecekapan operasi. Maknanya operasi pengeluaran akan sentiasa berjalan dengan lancar. Dia dapat meningkatkan kebolehan bersaing. Mana-mana organisasi yang mengamalkan konsep TQM, mereka boleh bersaing secara kompetitif lah dengan pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Dan kebaikannya juga adalah dapat membentuk budaya kualiti yang unggul dalam pengurusan kerja untuk organisasi masing-masing. Okey, jadi ini antara kebaikan-kebaikan pengurusan kualiti secara menyeluruh. Okey. Kelemahannya pula untuk TQM ini, apa yang menjadi kelemahan TQM? Satu, yang melibatkan kos yang tinggi. Okey, kos yang tinggi ini disebabkan pihak organisasi perlu memberi latihan kepada pekerja, perlu melakukan penambahbaikan, perlu melakukan aktiviti kawalan sepanjang masa. Jadi kos yang terlibat adalah tinggi. Okay, selain itu, tiada pekerja yang sanggup memberi komitmen. Ini akan menyebabkan objektif TQM ini gagal. Okay, kemudian tiada sokongan daripada staf bawahan, sebab staf bawahan ini, pekerja-pekerja bawahan ini, mereka tidak memberi sokongan secara sepenuhnya kepada apa yang cuba dicapai oleh organisasi. Okay. Satu lagi kelemahannya, untuk melaksanakan TQM ini, organisasi memerlukan pekerja yang mahir dan pekerja-pekerja ini adalah agak kurang. Okay, dan yang seterusnya, kelemahan lainnya adalah masa yang lama diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proses TQM ini berjalan. Okay, jadi itu antara kelemahan konsep pengurusan pengeluaran moden, iaitu pengurusan kualiti secara menyeluruh. Okey, anak-anak pelajar, jadi setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini berkaitan dengan pengurusan kualiti secara menyeluruh. Cikgu harapkan video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar dan membantu anak-anak pelajar untuk mengulang kaji untuk topik pengurusan kualiti secara menyeluruh. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang sudi berkunjung ke channel cikgu. Teruslah menyokong cikgu supaya cikgu lagi bersemangat untuk menghasilkan video-video berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.